kepada sifat atau kesurat apa. Yang keempat, tidak perlu mengatur semua urusan dunia. Arif nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Maknanya istirahatkanlah dirimu dari melakukan tadbir, yakni mengatur urusan dunia ini dengan susah payah, kerana sesuatu yang telah diutus, kerana sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dari dirimu sudah diurus oleh Allah. Tidak perlu engkau turut mengurusnya. Yang keempat, contohnya tidak perlu mengatur semua urusan dunia. Pendengaran kita ini seolah-olah menyuguh pada kita bahawa kita faham ni tak payah sibuk-sibuklah pasal dunia, serah pada Allah je lah. Macam tu lebih kurang gitu tuan-tuan. Tetapi dalam penjelasan yang ada dalam buku kita ni, Syekh Ibn Atha'illah mengingatkan kepada kita akan pemahaman yang salah pada kebanyakan orang mengenai mutiara hikmah ini. Itu katanya bahawa penjelasan kitab ini, Syekh Atha'illah ini sedang mengemukakan kepada kita tentang sesuatu yang mana ramai orang silap faham dengan perkataannya, hingga cenderung memunculkan gambaran negatif yang boleh membawa pengaruh buruk dalam tata kehidupan masyarakat Islam. Jadi seolah-olahnya bila kita faham tak payah kisahlah tentang urusan-urusan dan sebagainya, kita biar saja, biar Allah yang tentukan. Dan Allah memang dia yang tadbirkan dunia kita ini. Jadi kita ikut saja. Apa yang berlaku itulah, apa yang boleh itulah, apa yang memang tak boleh tak apalah, tak payah ambil lah. Begitu tuan-tuan. Serah 100% macam tu. Itu fahaman yang negatif tuan-tuan. Menurut Syekh Atha'illah ini, seorang hamba harus mengenal kewajipan yang dibebankan Allah atas dirinya. Seseorang hamba tuan-tuan harus mengenal kewajipan yang dibebankan Allah atas dirinya. Jadi kita betulkanlah sikit kalimah tu, kalimah terjemah tu, bukan kalimah Syekh sendiri tuan-tuan. Sebab saya tak berapa minat sebut beban, tak berapa minat sebut beban. Kita tak berapa sedap punya beban tu. Kita tukar dari apa ya? Amanah. Kewajipan yang diamanahkan ataupun yang diberikan Allah ke atas dirinya, yang diberikan lagi baik. Kerana segala ibadah yang kita buat bukan buat kerana terpaksa. Bila kita sebut dengan nama bebanan, dia nampaknya kita buat cara terpaksa. Jadi bukan Syekh Atha'illah yang tulis ni tuan-tuan, tetapi penterjemah dia tulis. Jadi kita beri dengan kita tukar dengan yang diberikan atau diamanahkan Allah atas dirinya. Kalau nak lebih baik, yang dihadiahkan atas dirinya. Dihadiahkan boleh juga, dia tingkatan itu tinggilah sikit. Sebab kalau jiwa kita rasa sembahyang itu bebanan, dia rasa susah nak buat. Kalau kita rasa ianya diberikan ataupun diamanahkan, ringan sikit. Tapi bila paling ringan, kita letakkan kalimah sembahyang itu hadiah daripada Allah pada kita. Ringan. Jadi kita buat tanpa rasa susah payah. Macam puasa. Ada tak orang buat puasa kerana terpaksa? Ada. Tuan-tuan, dia rasa susah hati kalau puasa sebab puasa itu menyusahkan dia, melapatkan dia, mendagangkan dia. Tapi kalau kita buat puasa dengan rasa tanggungjawab, amanah dan tingkatan yang paling tinggi, rasa hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Lagi bagus macam tu. Bebanan ini nampak kita ni buat dengan terpaksa, buat dengan terdesak. Walau bagaimanapun, kewajipan yang Allah wajibkan pada kita itu sebenarnya adalah suatu ujian kepada kita. Kewajipan yang Allah berikan kepada kita itu sebagai ujian kepada kita. Kerana kita tak buat, dosa. Tuan-tuan, kita tak buat, kita berdosa. Maknanya kita ni terpaksa buat benda itu juga. Kalau orang rasa dia itu bebanan, terpaksa.
Jadi kita ubah sekitar supaya kita jadi ringan, kita jadi senang. Kita jadikan dia sebagai amanah ataupun jadikan dia sebagai hadiah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga tugas untuk mengurus dan menata dunia ini. Sedangkan apa yang menjadi hakikatnya merupakan hak atau kuasa bagi sang pemberi, kewajiban untuk menentukannya. Oleh kerana itu, ia tidak perlu lagi merasa risau secara berlebihan atas keputusannya, sebab kerisauan semacam itu justru menunjukkan lemahnya iman para hamba. Jadi kita ambil semula tuan-tuan, sedangkan apa yang menjadi haknya merupakan hak atau kuasa bagi sang pemberi, kewajiban untuk menentukannya. Maknanya begini tuan-tuan. Jadi bila kita diberikan oleh Allah suatu kewajipan, maka maknanya itulah yang ditentukan Allah pada kita. Seumpama kita diberikan kewajipan berpuasa, maka kita mesti buat puasa itu. Dengan alasan, kalau kita kata bahawa Syekh Atha'illah ini kata tak payah susah-susahlah, kalau boleh puasa, puasa, tak boleh puasa, tak apa. Bukan mudah gitu. Bukan begitu tuan-tuan. Maksudnya bila Allah tetapkan pada kamu, dari segi pentadbirannya ada peraturan-peraturannya. Allah telah tetapkan pada kita, engkau kena puasa. Bulan Ramadan engkau kena puasa. Maka kita mesti menunaikan hak itu, menunaikan tanggungjawab itu. Itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Jangan kita kata tak apalah, kita tak larat nak puasa ni, kita makanlah, kita puasa setengah hari cukuplah. Kita kena ada peraturan. Bukan makna tak ada peraturan, kita ada peraturan tuan-tuan. Kalau kita rasa bahawa kita tak kuasa itu, tak mampu itu, tak mampu setara mana? Sampai mati ke? Tak ada sampai itu, maka kita tak boleh sama sekali buka puasa. Itu hak yang perlu kita tunaikan di atas tanggungjawab ataupun amanah ataupun hadiah yang Allah berikan pada kita, tuan-tuan. Oleh kerana itu, tuan-tuan, ia tidak perlu lagi merasa risau secara berlebihan atas keputusannya. Maknanya, kalau orang tu dia buat sesuatu, tuan-tuan, perancangan-perancangan dia buat, contohnya kita dah buat kuliah subuh, dah istihar pada orang, dah beri orang, tuan-tuan, kalau datang saja dapat RM10. Contohlah tuan-tuan, dapat RM10. Kalau datang kuliah dapat RM10. Kita dah usaha sampai gitu sekali. Jadi tuan-tuan nak suruh orang mengaji ni, kita buat sampai ke peringkat kuliah lepas isyak, sebelum tarawih, orang turun juga. Orang turun juga daripada seluruh masjid. Tak apalah, kita buat lepas 4 rakaat. Lepas 4 rakaat tu, tuan-tuan, orang turun juga. Orang tak dengar juga kuliah. Selepas 8, lagilah orang turun, tuan-tuan. Selepas witir, tiang saja tinggal. Kita dah usaha dah, tuan-tuan. Usaha dah. Itu kesan-kesan dia tu serah pada Allah. Tapi janganlah sampai kita ni, tuan-tuan, tak apalah, kita buat benda sama lah. Sebab orang dah tak nampak minat, tuan-tuan, jadi kita buat cara lain pula. Itu kena usaha. Bukan makna dengan apa yang disebut oleh Syekh Atha'illah ni menyebabkan kita hilang daya usaha kita, kita hilang keinginan nak berusaha tu. Kita ubah suai pula. Sekarang ni gaya 3-2-3, sekarang ni 2-3-2 pula. Contohnya, tuan-tuan, hari ni tak jadi, buat selepas isyak tak jadi, buat selepas pula, contohnya, tuan-tuan. Maka kita pun rasa benda ni perlu ditadbirkan dengan betul. Dah kita buat semua, tuan-tuan, serahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru cara kata bertawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tawakal buta tuli macam tu tak boleh, tuan-tuan. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, apabila Nabi kita sampai di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, maka kita disebut ataupun digelarkan oleh ulama-ulama kita ni, Nabi kita telah, tuan-tuan, telah ikat buruk dia. Bila ikat buruk dia, menunjukkan Nabi kita berusaha supaya buruk itu tak lari. Jadi manfaat daripada perbuatan Nabi itu adalah kita sendiri, tuan-tuan, kena usaha semaksimal mungkin supaya kita buat tu, rancang tu biar jadi betul-betul sempurna, tuan-tuan. Selepas itu bila dilaksanakan tak jadi, tak berlaku, tak sempurna, separuh je berlaku, separuh je sempurna. Itulah dimaksudkan, tuan-tuan, secara tidak perlu lagi merasa risau secara berlebihan atas keputusannya. Sebab kerisauan semacam itu justru menunjukkan
lemahnya iman para hamba. Tuan-tuan, jadi risau kita ni tuan-tuan, sebab apa kita risau? Sebab kita kadang-kadang kita tak ingat takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita risau. Kita tak ingat ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau tuan-tuan itu. Risau sebab apa? Sebab kita tak yakin qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Akan berlaku begini, akan berlaku begitu, tuan-tuan, kita risau. Andaian tak apa. Andaian tak apa tuan-tuan, tapi jangan terlalu kita ni nampak yang kita nampak ni semua gagal berlaku tuan-tuan. Jangan sampai ke peringkat itu tuan-tuan. Kerisauan kita itu akan jadi selesai kalau kita pegang satu pandangan, apa pun yang kita buat, rancangan hebat macam mana pun yang kita rancang, habis duit banyak mana pun tuan-tuan, kalau Allah kata tak jadi, tak jadi. Tuan-tuan, kalau kita buatlah macam mana pun tuan-tuan, kita biar macam tu, tak jadi. Kalau Allah kata jadi, jadi juga tuan-tuan. Itulah pegangan kita. Tapi kalau sekiranya kita tak buat yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi SAW, bila seseorang itu buatkan sesuatu, mesti buat dengan sempurna. Biar kita buat dengan sempurna. Selepas itu barulah surah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Risau-risau ni tak ada bagi orang beriman. Melainkan andaian ada tuan-tuan. Andaian begini, umpama apabila berlaku perang Badar Al-Kubra, seorang sahabat Nabi namanya Khubab bin Al-Munzir. Dia ni nak tegur Rasulullah SAW. Tegur tentang apa? Tentang suatu tempat yang Nabi kita pilih ketika perang. Jadi bila Nabi kita letak tuan-tuan, sampai tentera-tentera Islam ni sampai di satu telaga. Bila Nabi berkemah di situ, maka sahabat Khubab bin Munzir ni nak bercakap dengan Nabi. Nak bercakap dengan Nabi tuan-tuan tentang sesuatu. Dia nak cadang sesuatu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, adakah tempat yang kita duduk sekarang ini adalah diwahyukan oleh Allah Ta'ala? Allah wahyu ke? Nabi kata bukan. Bal innal harba wal khid'ah. Tapi dia adalah tipu daya ataupun taktik peperangan. Kata Khubab, kalau begitu ya Rasulullah, izinkan saya cadang. Izinkan saya cadang. Dia tanya tu, soalan dia tanya tu ada kena-mengena dengan nombor 4 ni. Bila tanya, ya Rasulullah, adakah yang kita duduk di sini ni kerana ada wahyu suruh duduk kat sini? Kata Rasulullah, ia adalah suatu innal harba wal khid'ah. Dia adalah taktik peperangan, kata Rasulullah. Jadi Khubab kata, kalau begitu ya Rasulullah, izinkan saya beri cadangan. Di hadapan kita ada 2 lagi mata air. Jadi kalau kita duduk di yang ketiga, yang 2 mata air depan itu akan dimanfaatkan oleh musuh kita. Jadi apa salahnya kalau kita duduk atau berkemah di mata air yang pertama, 2 mata air lagi itu takut nanti dimanfaatkan oleh musuh, kita timpu saja dengan tanah. Nabi kita terima. Itu paling cemerlang. Bukan sekadar dah Nabi dah letak duduk kat situ, tak apa dah, dah Nabi kan tuan-tuan. Tapi Nabi ni dia manusia. Dia manusia betul, dia dibimbing oleh wahyu Allah. Tapi kadang-kadang kita jangan lupa Nabi itu manusia. Bila manusia tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengekalkan sifat manusia yang ada pada Nabi SAW. Maka tuan-tuan, sahabat berhak bertanya. Di sini datang pula kecemerlangan, kehebatan sahabat Nabi. Begitu juga kata Nabi campur tangan dalam satu urusan pertanian. Urusan pertanian, campur tangan. Nabi kata, adab orang di Makkah Madinah ni, bila datang musim, dia kacukkan antara benih ni, benih A dengan benih B, benih C dengan benih A. Begitulah. Itu pokok kurma, dikacuk sana kacuk sini supaya melahirkan mengeluarkan hasil yang bagus, kurma yang bagus. Jadi sahabat Nabi pun satu hari bila Nabi kita pergi tengok tempat mereka kacuk tanaman ini, Nabi kata tak boleh ke kalau tak kacuk. Jadi tak boleh pada beberapa kali tuan-tuan dan sahabat Nabi tak kacuk. Bila tak kacuk tanaman itu, dia jadi tak berapa bagus hasilnya. Sahabat Nabi pun report pada Nabi, buat laporan, bagaimana ya Rasulullah, yang ini tak jadi ni? Nabi kata, antum a'lam bi umuri dunia.
Kata Rasulullah, kamu lebih tahu daripada aku tentang hal-hal dunia kamu. Itulah caranya. Jadi kita tadbir dunia, sebenarnya kita sedang mentadbir dunia, kita sedang menguruskan dunia. Tapi maksud yang keempat ni tuan-tuan, bila kita dah tadbirkan dunia, tiba-tiba kita hadapi kekecewaan, kegagalan, jangan kita tak terima yang itu. Tuan-tuan, jangan kita risau tak menentu. Yang ini dah berlaku, jangan letak risau-risau lagi tuan-tuan. Jangan letak lagi ni jadi habislah kita, habislah gini, habislah gitu tuan-tuan. Itulah bimbangnya. Kita bimbang tuan-tuan. Bila isteri kepada Ja'far bin Abi Talib meraung apabila diberitahu tentang kepergian syahidnya Ja'far bin Abi Talib. Meraung dia tuan-tuan, menangis dia, sampai dia menjerit, sampai setara itulah. Lalu sahabat-sahabat Nabi tanya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah sampai menangis begitu sekali keadaannya? Nabi kata, suami seseorang itu besar maknanya pada seseorang isteri. Dan suaminya apabila mati, hilanglah punca pencariannya. Bila hilang punca pencariannya, dia digambarkan ke hadapan, aku nak hidup macam mana, duit nak datang macam mana, aku nak kerja apa, tuan-tuan. Dia jadi macam tu tuan-tuan. Jadi suasana itu dia rasa macam kecewa, dia rasa macam hampa tuan-tuan. Dia rasa bahawa hadapan masa depan ini dah gelap habis tuan. Itu maksudnya. Jadi kita jangan berhadapan begitu sehari dua tak apalah tuan-tuan. Memang kita tahu kalau seseorang itu dia kehilangan suami, kehilangan isteri lain tuan-tuan ya. Kehilangan isteri ini kadang-kadang orang lelaki dia mujuk, kadang-kadang lah tuan-tuan. Tapi kehilangan suami dia lain keadaannya tuan-tuan. Kehilangan suami dia sedih sehari dua cukup lah tuan-tuan. Memanglah tak boleh hilang tuan-tuan, tak boleh. Ada seorang perempuan mati suaminya sampai dia tuan-tuan jadi sasar. Jadi sasar. Itu bagaimana pergantungan dia pada suaminya tuan-tuan. Jadi daripada sini dia sepatutnya menghiasi diri dia dengan keyakinan pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala tuan-tuan. Dan dia jangan risau dengan apa yang akan berlaku pada diri dia dan anak-anak dia tuan-tuan ya. Burung yang keluar dalam satu hadis Nabi, burung yang keluar pagi tuan-tuan cari makanan, dengan sayap dia balik dengan membawa makanan kepada anak-anaknya. Ulang balik 5 ekor anak dia ulang balik 10 kali. Setiap pergi balik dengan cacingnya, setiap pergi balik dengan makanannya tuan-tuan, ulang balik 10 kali. Agaknya itulah punca Allah kurniakan dia sayap. Itulah punca Allah kurniakan dia sayap. Dengan sebab itu dia jadi laju perjalanan dia tuan-tuan, mudah urusan dia. Itu cara Allah mengendalikan, menguruskan tuan-tuan. Kalau kita boleh seperti itu, yakinnya kita sebagaimana yakinnya burung itu tuan-tuan, alhamdulillah bahawa apa yang berlaku sebenarnya ada hikmah yang selepasnya. Sebagaimana juga bila Ummu Talhah tuan-tuan, meninggalnya Abu Talhah. Jadi Ummu Talhah ni bila meninggalnya Abu Talhah, dia rasa sangat sedih. Kerana bagi dia tidak ada orang yang paling baik di Madinah melainkan Abu Talhah saja. Lalu orang dikatakan padanya bahawa kamu, Nabi kata pada dia, kamu akan diganti dengan orang yang lebih baik daripada Abu Talhah. Dia duduk fikir-fikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Talhah di Madinah? Abu Talhah saja yang paling baik. Tak berapa lama Nabi kita meminang Ummu Talhah. Itulah manusia yang paling baik. Itulah manusia yang paling baik. Baik daripada Abu Talhah lagi. Dia tidak menyangka bahawa Allah memberi balasan ataupun badil yang diganti yang lebih baik daripada Abu Talhah lagi. Dia pun tak sangka begitu. Orang yang baik memang dapat pasangan yang baik. Hatta dia bercerai pun atau dia mati suami ke tuan-tuan, kalau dia berkahwin lagi, pasti Allah beri kepadanya orang yang baik. Tuan-tuan, itu yang keempat. Seterusnya yang kelima, rezeki yang sudah ditetapkan. Ijtihaduka fima tumina laka
wa tafsiruka fima tuliba mink dalilun ala intimasil basirati mink. Itu macam ada dua baris. Macam ada dua baris itu. Dalilun ala, ada satu ke situ. Empat baris ala situ. Ala situ tu. Ala bukan ada iya, sepatutnya tak ada iya ke situ. Jadi minka dalilun ala intimasil basirati mink. Maknanya kesungguhanmu mengejar apa yang sudah dijamin untukmu oleh Allah, dan kelalaianmu melaksanakan apa yang dibebankan kepadamu itu merupakan tanda butanya basirah, yakni mata batin atau mata hati. Seterusnya tuan-tuan yang kelima, kadang-kadang kita berkaitan dengan rezeki ini, kita akan baca satu pepatah Melayu lah, rezeki secupak tak jadi segantang. Itulah sambungnya, yang segantang tak jadi lebih daripada itulah. Jadi kalau Allah takdirkan dapat dua lah. Kalau dapat isteri satu lah. Dapat isteri dua lah. Sebab itu bila kahwin dua, nampak macam mana Pak? Tak takdir Allah saya kahwin dua, macam mana? Jadi dia pun berikan kesalahan itu, ataupun bukan kesalahan tuan-tuan, berikan masalah itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya nak kahwin, tapi Allah suruh kahwin. Macam-macam lah tuan-tuan. Dia buat andaian sana, andaian sini. Begitulah keadaan orang lelaki ni macam tu. Kalau dia dah nak kahwin, laranglah macam mana pun, memang dia kahwin, tuan-tuan, begitu. Jadi balik kita kepada rezeki ni tuan-tuan. Rezeki ni kadang-kadang kita tengok dia tuan-tuan, dia bukan jenis benda nampak macam tu. Betul lah kita kata nampak ni, yang makanan ni, makanan sini, makanan situ, betul lah kita nampak. Tapi rezeki yang kita perolehi itu dengan yang kita ada sekarang ni tuan-tuan, rezeki itu kadang-kadang dia datang melalui cara yang kita sendiri pun tak tahu. Dia datang dalam keadaan kita sendiri pun tak pasti tuan-tuan. Tiba-tiba saja datang, tiba-tiba saja tuan-tuan dapat kita makan. Contohnya rezeki ni, kalau kita cerita di bulan Ramadan ni, lagilah tuan-tuan, lagilah banyaknya bulan Ramadan ni. Kalau kita biasa satu hari dulu, kalau masa bulan-bulan lain RM50 tu cukup dah. Itu yang biasa macam kita lah tuan-tuan, orang kaya lain. Dah tu bila bulan Ramadan ni kita tambah lagi 50. Sekali ganda sebenarnya pembelajaran kita tu, sekali ganda. Itu rezeki yang Allah beri pada kita. Tengok orang yang jual di bazar Ramadan tu. Tengok tuan-tuan ya. Bazar Ramadan saja ada makanan begitu. Bulan lain tak ada. Dia tuan-tuan tiap-tiap hari tertinggal solat Isyak ada. Tarawih tu saja kita. Tapi tiap-tiap hari Allah beri rezeki pada dia. Allah beri dia kadang-kadang banyak. Kalau hari Ahad ni tuan-tuan, memang banyak dia dapat duit. Sampai orang bertalu-talu, berpusu-pusu orang pergi tempat dia tu tuan-tuan. Dan dia silap gaya, Maghrib pun tertinggal, Isyak tertinggal, Tarawih sementara lagi lah. Habis semua dah tu tuan-tuan. Kenapa? Mencari rezeki. Jadi yang beri rezeki itu, Tuhan yang beri rezeki, dia lupa. Yang beri pada dia itu tuan-tuan, untung perniagaan itu Allah, dia lupa. Yang memberi rezeki itu, dia lupa sembah yang memberi rezeki pada dia, ke manusia tuan-tuan. Penjelasannya, nasihat bijak ini memberi pemahaman kepada kita bahawa sebaiknya jangan memaksa diri untuk mengejar apa yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah Ta'ala atas seluruh makhluk ciptaannya. Umpamanya kalau kita ni tuan-tuan, macam saya lah contohnya, saya sekarang ni kerja freelancing and dancing. Jadi saya ni kira mengajar saja kuliah saya. Baru-baru ni ada tawaran satu di satu pusat financial tuan-tuan, finance, ajak kerja kat situ. Jadi bidang saya bidang muamalat tuan-tuan. Jadi gaji pun sedap juga. Fikir punya fikir. Tengoklah yang ini tuan-tuan.
Jadi yang kita baca tadi itu mengejar apa yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah Ta'ala atas seluruh makhluk ciptaannya. Jadi kalau kita kerja semula masuk pukul 9, tuan-tuan, balik pukul 8 malam. Sekarang ni tuan-tuan, pergi ceramah duha, balik rumah. Jadi boleh rehat sikit, tidur sikit, kayulah pun ada. Zuhur pun pergi kuliah, balik rumah tuan-tuan, petang pukul 3, relax, boleh mengkaji, membaca, apa sebut-sebut boleh, banyak benda boleh kita buat. Tuan-tuan ni nak boleh pergi ke asar tu, banyak benda boleh mengkaji. Fikir, akhirnya ada sahabat kata, cukuplah Ustaz, memadailah apa yang Allah beri pada kita ni, cukuplah. Itu jawapan dekat situ. Tuan-tuan ni, jadi kawan kita ni boleh beri nasihat begitu, cukuplah Ustaz, yang ada pada kita ni cukuplah. Kita berkhidmat dengan agama. Nanti kalau duduk kat sana berkhidmat dengan agama juga, muamalah tuan-tuan, tapi bergaji penuh semua, masa tak berapa banyak, masa duduk di pejabat, pukul 8, maghrib pun cancel habis, kuliah maghrib cancel habis, tuan-tuan. Jadi rugi. Selama ini kita boleh, tuan-tuan, menguruskan agama kita dengan baik, buat nota-nota, JPEG-kan dia, hantar pada orang yang bekerja tak sempat buat nota, kita beri nota pada dia, tuan-tuan ya. Jadi ada kala-kalanya kita kena tanya Allah juga. Dah ada 2 tawaran, sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah lah tuan-tuan. Jadi oleh kerana sekarang ni Allah dah beri kita cukup, gajinya cukup. Cuma kita nak pergi tempat baru tu gaji bertambah 2,000, 3,000 mungkin tuan-tuan. Tetapi agaknya susah solat zuhur kat situ. Yang bertambah gaji 3,000 tu, solat zuhur susah kat situ. Yang di sini yang kurang 3,000 tu solat zuhurnya senang di sini, tuan-tuan. Ataupun bila kita pergi ke tempat sana tu, nampaknya kuliah zuhur tak boleh nak ikuti. Dan kita tak ada masa kita kerja 100%. Tak ada masa untuk menimba ilmu dalam masa kerja. Tak ada peluang, tuan-tuan. Tapi yang tempat kita yang lama ini, tuan-tuan, kita pergi kuliah zuhur, kuliah solat duha boleh semayang, tuan-tuan. Tapi yang ini, kalau kita kaji yang sana tak boleh sebab dia gaji mahal. Bila gaji mahal, kerja dia banyak. Duha pun tak sempat, semua tak sempat. Kita pilih yang mana? Tuan-tuan, kita pilih yang mana? Kita pilih yang lebih mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah beri kita gaji 7,000 dah gaji kat sini. Sini tambah 10,000 tuan-tuan. Tapi 10,000 semua benda tu tak dapat. Yang ini 7,000, kuliah boleh, sembahyang duha boleh, tuan-tuan, sembahyang Jumaat senang. Yang ini sembahyang Jumaat pun susah. Kena sembunyi-sembunyi contohnya. Tapi 3,000 kita pergi juga. Tuan-tuan, macam mana tu? Itu maksud di sini tuan-tuan, mengejar apa yang sesungguhnya telah dijamin oleh Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk ciptaannya. Itu antaranya yang boleh saya jelaskan. Jadi di sini dijelaskan pada kita tuan-tuan, yang nombor 5 ya. Allah berfirman dalam satu ayat surah Az-Zariyat 56, tak sempat cari dia punya ayat matannya. Dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Tuan-tuan, itu kita kaji tentang ciptaan, tujuan ciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Jadi biar kita jelas sehubungan yang saya sebut tadi, jelas kita ni hidup atas muka bumi untuk apa. Yang pertama ayat kita sebut tadi Az-Zariyat 56, Allah letak jin dulu. Sebab jin itu Allah cipta dulu pada kita. Selepas itu Allah letak manusia. Bahawa kita ini tuan-tuan adalah manusia yang dicipta oleh Allah untuk apa? Untuk ta'abbud kepadanya, untuk memperhambakan diri kepada. Itulah dia matlamat hidup kita. Itulah dia objektif hidup kita. Dan kalau kita dapat gaji dah 7,000 Allah beri, dengan segala urusan agama terjaga, kenapa kita cari satu tempat yang lebih mahal gajinya tetapi urusan agama tuan-tuan ada masalah? Kenapa jadi begitu? Sedangkan kalau kita kira kehidupan kita itu sebenarnya untuk memperhambakan diri pada Allah, yang tempat yang lama itulah yang paling sesuai. Contoh begitu tuan-tuan. Subhanallah, tuan-tuan, di satu kilang di Bangi, saya pergi ceramah di situ. Kata CEO dia, sebelah saya ni Ustaz, syarikat kilang Cina. Orang Melayu Islam kat situ nak pergi solat Jumaat sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Ada rupanya syarikat itu tuan-tuan. Kita baru dengar satu, berlambat-lambat lagi.
Tak boleh sembahyang Jumaat. Sembunyi-sembunyi. Kalau dia tahu hari Jumaat memang dia cek. Datang lewat, potong gaji. Datang lewat, potong gaji. Baiklah tuan-tuan, kita cari kerja lain saja, senang. Sebab apa? Sebab dunia Allah ini lebar luas. Banyak kerja tuan-tuan. Taklah jadi macam apa ustazah kita dulu tu yang buat suatu fatwa melacur tu harus kalau tak ada punca rezeki yang lain. Jadi yang saya dengar buat pelacur di Jalan Lorong Haji Taib ni, dia photostik begitu. Dia laminatkan begitu tanpa pada tempat-tempat dia tuan-tuan. Oh, jadi dia lega sekali. Pendapatan dia halal. Tuan-tuan, pendapatan dia halal. Oh, ya Allah tuan-tuan. Salah sungguh dah tu. Photostik tuan-tuan. Laminat lagi supaya basah, kalau kena hujan tak basah. Oh, macam tu tuan-tuan. Jadi kita tak cermat dalam menentukan fatwa kita tuan-tuan. Sebagaimana disitir oleh Allah Ta'ala. Sitir ke? Ya? Difirmankan typing error tu maksudnya. Kan ada masa Jawa sitir ada. Jawa tak ada sitir tuan-tuan. Sebagaimana difirmankan ataupun dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul 'alim. Ayat ni Al-Ankabut ayat 60. Dan berapa banyak binatang melata yang tidak mampu membawa, yakni mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Juga dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah tuan-tuan ya. Umpama apa? Umpama ratu anai-anai tuan-tuan. Ratu anai-anai ni tuan-tuan, dia tunggu saja dalam sarangnya. Yang pergi masuk keluar yang jantannya tuan-tuan. Yang jantannya. Dia masuk beri makanan tuan-tuan. Tak bergerak boleh makan. Tak bergerak boleh makan. Allahu Akbar tuan-tuan. Itu kerja-kerja Allah yang Allah buat pengurusan yang kita sendiri tak faham. Dan kita sendiri tak mampu buat pengurusan yang Allah buat sekarang ini. Tuan-tuan ya. Tak susah Allah nak bawa rezeki pada kita. Macam saya bagi contoh pada tuan-tuan. Masa saya belajar dulu, ada beberapa hari dah kita duit dah habis. Duit habis tuan-tuan, celah-celah tikar pun habis. Itu dah 2-3 hari lepas dia kutip celah-celah tikar. Tak ada, tengah hari tak ada duit. Tuan-tuan, hari ni memang tak ada duit. Nak makan apa? Nak beli roti pun duit tak ada. Beasiswa tak sampai lagi. Bukan beasiswa pinjaman tak sampai lagi. Tuan-tuan ni, nak buat macam mana ni? Nak pergi pinjamkan, serba salah juga tuan-tuan. Jadi kita ni biasalah tuan-tuan, biasa benda macam. Kalau kita dah biasa hadapi, tak apa pula. Yang susahnya kalau kita jarang-jarang hadapi, kita mula rasa susah hati, risau. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah jadikan kita apa-apa kedana. Macam mana susah pun kita tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, dalam pukul 10 pagi ada orang ketuk pintu. Rupanya ada pelajar-pelajar Malaysia juga sempat tu tuan-tuan bawa ayam 3 ekor. Dia kata nak jamu makan gitu. Bawa ayam 3 ekor buat nasi ayam. Kata lama tak rasa nasi ayam isteri saya. Buat nasi ayam tuan-tuan. Sampai 2 hari tahan ayam tu. 2 hari tahan ayam tu tuan-tuan. Apa kita susah dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Dia kekayaan dia tak pernah kurang. Tak pernah kurang. Cuma kita satu je, yakin pada dia kita. Selama ini tuan-tuan, contoh yang biasa saya beri contoh tuan-tuan. Di laut itu puluh ribu tahun dah dia bekalkan makanan. Laut tu tuan-tuan, 10,000 lah kita sebut tuan-tuan. 10,000 tahun dah laut itu bekalkan makanan. Tak pernah habis sampai sekarang. Tak pernah habis. Kalau di daratan ini ayam pun ada habis masanya. Tambah-tambah dekat raya ni orang nak naik harga, dia sembunyikan ayam. Tapi ikan tuan-tuan, insya-Allah ikan kadang-kadang musim terkujuh tu Allah sengaja buat sebab apa? Sebab nak besarkan ikan. Tangkap ikan tuan-tuan
Bukan kecil-kecil ikan, tuan-tuan. Besar meja ni, kerapu besar meja ni. Dia sembunyi kat mana pun tak tahu. Tuan-tuan, biasa kerapu sejengkal je, 2 jengkal je. Kali ni tuan-tuan pakai pikul atas belakang kerapu. Duduk kat mana? Tuan-tuan, tok nenek moyang kita tak jumpa ke dia dulu untuk tangkap? Subhanallah, tuan-tuan. Tanya Datuk Tuan Ibrahim, tuan-tuan, bawa kereta di daerah Jengka Gelangi ni. Kata dia satu malam dia nak masa tu pakai terupa untuk Isuzu terupa. Seladang tinggi pada kereta dia. Seladang tinggi pada kereta dia. Keliling tu ada 10 ekor lembu betina. Tuan-tuan, beritahu kat pemburu Kota Gelangi. Dia pergi tembak. Tuan-tuan, dapat 100 kg seorang rasanya. 100 kg seorang rasanya. 100 kg sama 1 pikul. 100 kg seorang tuan-tuan dapat. Lebih 100 kg seorang dapat, tuan-tuan. Rasa macam 7-8 orang juga pergi. Lebih kurang gitulah, tuan-tuan. Punya banyak daging tu. Dia sembunyi kat mana selama seladang tu, tuan-tuan? Tembak sekali tak jatuh. Tebal kulit dia tu. Tok nenek moyang kita tak jumpa dulu. Tuan-tuan, boleh rezeki kat orang ni, tuan-tuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Punya rezeki Allah beri kat kita dalam hutan sana. Banyak, tuan-tuan. Laut, pesi laut. Itu yang tuan-tuan pernah dengar cerita apabila Nabi Sulaiman alaihi salam kata kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku hari ini nak cuba nasib, nak beri makan kepada binatang-binatang dan juga yang di dalam laut ni, ikan-ikan dalam aku nak beri makan. Allah kata, kamu tak mampu beri makan, aku cuba dululah. Jadi Nabi Sulaiman kan, dia punya tenaga dia tu, tuan-tuan, jin, manusia, binatang-binatang, kumpul semua makanan, letak tepi laut, bergunung-gunung makanan. Satu kata Sulaiman, ya Allah, ya Tuhanku, aku dah bersedia. Tuan-tuan, dah, Allah kata kamu dah bersedia. Allah keluarkan seekor paus, habis semua, ngap sekali. Kamu ingat senang nak makan binatang ni? Tuan-tuan, itu yang Ismail Hassan susah hati tu. Harimau, tuan-tuan, breakfast saja 5 kg daging. Breakfast saja 5 kg. Itu tak kira lunch lagi, dinner lagi. Tuan-tuan, dia jenis makan usa sekor. Tuan-tuan, 5 kg bagian breakfast saja. Dah kamu ambil dia letak dalam tu. Mana nak apa ni, nak cukup makan dia? Mulalah bankrupt. Tu yang ambil panda tu. Tak mahal yang berisi. Jadi ambil panda. Jadi caranya boleh selesai masalah, dapat tambah income dia, tuan-tuan. Minta dapat dah tambah. Tapi bila kita tambah income untuk ni, nak tengok saja RM30 masuk, dalam waktu yang sama kita berobok rumah orang di Cubada. Jadi yang ini 2 ekor je, puluh-puluh juta habis kat dia. Yang ini tak nak cakap, tuan-tuan. Itu letak kaki saja. Juga firman Allah yang lain, yakni, tuan-tuan, Allah berfirman, kami, yakni Allah, tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Toha ayat 130. Sini ayat ini, tuan-tuan, bunyinya, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Allah kata, ayat Taha 130. Jadi Allah kata di sini, bukan aku minta rezeki dengan kamu, aku beri rezeki pada kamu, kamilah memberi rezeki pada kamu. Tuan-tuan, rezeki dengan kalimat satu rezeki itu, kita dah nampak apa dia. Menu makanan kita tu, contoh, tuan-tuan, nasi ayam, tuan-tuan, ya, apa, ayam golek, ayam macam-macam lah, ayam tandoori lah, tuan-tuan, macam-macam. Kambing satu hari tu, tuan-tuan. Kata yang kambing, yang minyak ni kambing lah. Kambing golek, kambing buli, kambing ni, kambing tu, senyum kambing lah sekali.
Allahu Akbar. Macam-macam rezeki Allah beri pada kita. Tuan-tuannya, subhanallah. Pergi di Malaysia ni tuan-tuan, nasi dagang, nasi lemak, nasi ni, Allah Akbar. Pergi ke Jordan tuan-tuan, pelik lagi makanannya. Sampai-sampai saya di Jordan mula-mula tuan-tuan, 9 orang masa tu. Tengok kacang pol dia letak roti, letak ni letak tu, semua tuan-tuan muntah mau makan sikit keluar balik, makan sikit keluar balik. Kesian kalau Muqais tu, sebelah masjid, satu masjid tempat kita duduk tu, Masjid Abdul Rahman bin Auf namanya. Dia duduk hidang orang Malaysia ni, darah dulu betul orang Malaysia ni tuan-tuan. Muntah keluar, tak biasa makan. Allah, 2-3 minggu je tuan-tuan. Lepas masa bulan kedua, kita ke darah pelik tu tuan-tuan. Allah, pelik makanan manusia tuan-tuan. Allah beri rezeki, tengok pada negeri. Hebat Allah beri rezeki, tengok pada negeri tuan-tuan. Datuk Malaysia ni pula, Kelantan lain, Terengganu lain. Nasi dagang Kelantan, kuah lain. Nasi dagang Terengganu, kuah lain. Tuan-tuan ya, Allah. Pergi ke mana? Utara pula, apa benda? Laksa utara macam mana? Pelik semua lain. Menu bersep-bersep. Allah Akbar tuan-tuan. Apa lagi kita nak? Satu ya Rasul, kita bersyukur. Tuan-tuan, bersyukur saja. Pergi bazar Ramadan ni petang ni tuan-tuan, tengok jenis makanan apa. Ni apa? Ketayak polis. Tuan-tuan. Yang ni kuih koci dengan koci. Macam-macam jenis tuan-tuan. Tengok, nahnu narzuquk, kami yang beri rezeki pada kamu. Tuan-tuan ya, tengok pula orang buat. Orang buat makanan tu sendiri, kepala otak dipikir macam mana tak tahu dah. Tuhan tu dah cukup hebat. Memang hebat tuan-tuan. Allah beri dia kemampuan untuk buat kuih tu pula. Macam mana tu tuan-tuan? Masuk ni, masuk tu, masuk ni, masuk tu, masuk ni, masuk ni tuan-tuan. Allah bila makan punya sedap tuan-tuan. Satu hal. Allahu Akbar tuan-tuan. Kata pula ada sentuhan air tangan isteri ni tuan-tuan. Allah, air tangan isteri buat sedap. Sebab dia buat, bukan kita buat. Kalau kita buat, lain jadi malas kita ni tuan-tuan. Seorang bijak yang bernama Ibrahim Al-Khawash pernah berkata, janganlah memaksakan diri untuk mencapai apa yang telah dijamin untuk dicukupi, dan jangan mensia-siakan, mengabaikan apa yang telah diamanahkan, diwajibkan kepadamu untuk memenuhinya. Kata Ibrahim, tuan-tuan, jangan paksa mencapai apa yang telah dijamin untuk dicukupi. Umpama saya ambil contoh begini lah. Kita dah ada satu kereta yang selamat digunakan. Kereta tu bagus, kita gunakan. Tak rosak, tak apa, baru lagi kereta tu. Keluar model baru pula tuan-tuan. Keluar model baru, kita berusaha untuk beli model baru. Pergi kat kedai nak trade in yang lama, tambah 10,000. Kita sanggup tambah 10,000. Tuan-tuan, itu mungkin samalah maksud di sini. Maknanya janganlah memaksakan diri untuk mencapai apa yang telah dijamin untuk dicukupi. Tak payahlah tuan-tuan. 10,000 tu ambil tuan-tuan, pergi derma, sedekah ke apa-apa tuan-tuan, simpan ke dalam bank, kembang duit tu lagi baik daripada kita menghabiskan duit itu. Lain kalau kereta kita rosak ke apa tu soal lain dah tuan-tuan. Dah cukup dah. Contoh tuan-tuan, orang isteri pertama ni dah okey dah. Isteri pertama dah bagus dah. Anak lelaki pun ada, anak perempuan pun ada. Nak apa lagi tuan-tuan? Cantik lagi, putih melepak, hidung mancung tuan-tuan. Kening tu lawa dia pada kita. Tuan-tuan, cantik dah, tak puas hati juga. Apa sebab yang tak puas hati tu? Tuan-tuan, anak dah 10 anak. Perempuan 5, lelaki 5. Selang bunga. Tahu selang bunga tuan-tuan? Selang bunga. Lelaki perempuan. Dah ada anak 10 tuan-tuan. 10 anak tu isteri cantik lagi tuan-tuan. Pandai jaga bodinya tuan-tuan ya. Lotion sana, lotion sini, jamu sana, jamu sini. Pandai dia jaga diri dia. Apa sebab nak kahwin dulu? Tu nak tanya. Nak tanya orang sini ni, sebab apa kau kahwin dulu?
Tuan-tuan, apa sebab? Semua sempurna dah tuan-tuan. Makan pagi, umur masa kahwin tahun pertama, tuan-tuan, letak kopi, letak kuih balik jabat. Tahun dah 30 tahun kahwin tuan-tuan, bukan kopi, teh tarik pun tak. Apa benda nak lagi? Nak kahwin juga yang lain tuan-tuan. Daripada satu rumah jadi dua rumah. Tuan-tuan, seorang isteri rawang sana, seorang isteri sabak benam sana. Allah. Sebab ke molek. Hari ni start ke berapa? Sabak benam sana. Sabak berenam dah kau. Tuan-tuan, Allah jangan susah buat apa. Tuan-tuan, tanyalah orang kahwin dua, minta maaf kalau ada tuan-tuan terkena, jangan mengaku. Kalau terkena jangan mengaku. Tanyalah orang kahwin dua tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita ramai yang kahwin dua tu. Dia sana sihat apa? Kalau tak kahwin lagi yang kedua, dosalah. Rata-rata nasihat macam tu. Rata-rata nasihat macam tu. Kalau tuan-tuan sendiri tanya dia akan jawab macam tu. Kalau dia kata, oh sepenuh kahwin dua. Macam Ustaz Halim apa kata? Halim. Yang ni nak naik ni dia susah sebab ni tinggi. Tapi bila dah naik, nak penjelasan dia tu senang kata dia. Nak turun tu senang kata dia. Satu tu, nak dua tu susah. Dah dua tu, tiga, empat senang kata dia. Sebab dia menurun macam tu. Betul. Oh pandai dah dia tuan-tuan. Mula kahwin ramai di depan kita ni okey. Oh seronok, bagus tuan-tuan. Cuba tanya kawan rapat dia, pening pada aku. Pening pada aku kata dia tuan-tuan. Allah Akbar tuan-tuan ya. Jadi kalau tak patut kita kahwin, tak payah kahwinlah. Tuan-tuan, fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Allah letak belakang istisna tuan-tuan. Istisna kuat tu tuan-tuan. Jika engkau tidak boleh berlaku adil, fa wahidah, satu cukup. Tuan-tuan ya. Kenapa Allah letak belakang? Tuan-tuan, kalau kita pergi majlis mana-mana, ucapan YB itu sama ada di mula-mula sekali ataupun di belakang sekali. Biasanya di belakang sekali. Bukan makna belakang tak penting. Ucapan tokoh mesti belakang sekali. Jangan lupa tuan-tuan, ayat itu belakang sekali datang. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Tuan-tuan, kita nak tafsir macam, jangan tafsir macam orang mana campur tu. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha mathna wa thulatha wa ruba'. Tuan-tuan, kalau kahwinlah akan wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kamu bimbang, 1. Jadi 2 campur 3, 5. 5 campur 4, 9. 9 campur 1, 10. Tuan-tuan, dia tukar waw itu jadi waw zaid, waw campur. Kita jadi waw tu waw munataf tuan-tuan. Dan atau dikahwinkan perempuan itu kadang-kadang 2, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. 2, 3, 4, bukan campur. Allah, adalah alasan itu tuan-tuan. Itu keadaan. Jadi tuan-tuan, tapi kalau telah dijamin cukup, tuan-tuan, cukup masuk waktu. Tentu ada yang bawa waktu sikit. Dan jangan sia-siakan, mengabaikan apa yang telah diamanahkan, diwajibkan kepadamu untuk memenuhinya. Antara dua. Yang ini kita rasa dah cukup, tak payah tambah dah. Tapi yang ada itu kena jaga. Nak jaga baik pulih dia, macam mana nak jaga, kena ada. Yang kita ada tu kena jaga. Isteri kita ni tuan-tuan, suami kita ni seorang-seorang tu saja, kita jaga dia dengan baik. Tuan-tuan, seorang je sebut jaga, bukan ramai. Seorang je tuan-tuan. Tapi ada sahabat saya ni, dia kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan ni tak pernah semayang. Syarat dia berkahwin, aku kahwin dengan kau, syarat kau kena semayang. Ya, abang ajarlah saya. Ajar semayang. Anak 4 tak semayang. Tak semayang tuan-tuan. Allah tutup pintu hati dia untuk semayang. Masya Allah tuan-tuan. Rupanya kata kawan saya ni, dia pernah datang ceramah kat sini, kawan saya.
Agaknya kawan saya sekarang ni dia kena tangkap kan. Agak-agak kena tangkap sebab apa? Tuan-tuan boleh cari dah sebab apa kena tangkap. Dia tuan-tuan gagal aku untuk suruh isteri aku semayang. Gagal. InsyaAllah tuan-tuan. Seorang isteri pun aku tak boleh didik dia supaya dia semayang. Akhir dia bercerai. Kahwin dengan ustazah. Ustazah tak apa dah. Ustazah belajar dia. Tuan-tuan, tak apalah. Tapi yang ini tuan-tuan, seorang tu kalau Allah tak benarkan kita tuan-tuan urutkan dia dengan baik, memang tak dapat. Tak mahu semayang dia. Tapi sempat juga 4 orang je. 4 orang anak tuan-tuan. Subhanallah tuan-tuan. Tak mahu dia semayang. Ada semua sahabat ni dia hantar satu cerita pada saya. Cerita tentang mayat yang tidak dituntut di Hospital Kelang. 5 hari, budak muda lagi. Jadi ustaz yang imam di Masjid Isyamuddin ni, masjid negeri tuan-tuan, dia panggil lah oleh hospital untuk pergi ke Masjid Kelang. Pergi kebetulan perginya malam, pagi, pukul 3.40 pagi lebih kurang. Sebab pagi pun lewat, pergi lewat lah. Pergi tengok buka peti ais tu, peti ais mayat tu buka tuan-tuan, tengok budak yang muda lagi, lingkungan 20-an umurnya. Tapi bila buka, putih wajahnya. Tiba-tiba bila buka tu, sedikit-sedikit jadi hitam, habis hitam semua muka dia. Pelik lah. Ustaz ni tertanya-tanya, tak ingat nama ustaz tu tuan-tuan. Tertanya-tanya lah ustaz ni kenapa? Sebab apa jadi gini? Dia fikir-fikir tuan-tuan duduk di luar kawasan, luar daripada bilik mayat. Fikir apa sebab tadi macam ni. Tak berapa lama, datang seorang perempuan tu. Pukul 4 pagi dah masa tu tuan-tuan lebih kurang. Kata dia, makcik datang daripada mana? Makcik ni datang terlewat sebab baru terima mesej hari ni, kata anak makcik meninggal. Anak itu. Jadi dia pun, tak apalah saya pula makcik tengok, buka peti. Kenapa warna hitam mukanya? Rupa memang anak saya ni, memang anak saya. Kenapa hitam mukanya? Kata ustaz ni sebab apa makcik? Makcik tak tahu ke? Makcik andaiannya ada. Sebab saya kenal, anak saya kenal. Jadi kalau Allah jadikan dia muka hitam begini, rasa saya tahu, tapi nak cerita pada ustaz semua salah. Ceritalah. Tak mahu kata dia. Akhir ustaz tu hukum makcik tu. Kalau makcik tak beritahu, saya tak mandikan jenazah saya. Kena hukum baru beritahu. Tak apalah saya beritahu lah ustaz, kalau sampai gitu sekali. Sebab dia kata budak ini, kalau anak saya, kalau kita suruh dia pergi membeli kat kedai, dia pergi, tak merungut, tak marah. Kalau suruh pergi buat apa, angkat baju ke apa tuan-tuan, dia pergi, dia automatik dia pergi, tak rasa nak marah, tak apa tuan-tuan, tak ada apa. Tapi bila kita gerak dia suruh sembahyang, subuh terutamanya, dia maki hamun kita sebab gerak dia, ganggu dia tidur. Yang lain-lain semua pukul 3 pagi pergi dah mamak, boleh lagi beli apa, mi goreng mamak tuan-tuan. Pukul 3 pagi dia sanggup pergi lagi, tak marah, tak apa. Subuh tuan-tuan, marah dia, hentak-hentak kaki, marah kat mak dia tuan-tuan. Itulah ustaz agaknya, InsyaAllah tuan-tuan. Tak apalah ustaz urus jenazahnya tuan-tuan. Kerana semua selesai, dia dapat nombor keluarga tu daripada akhirnya dapatlah keluarga tu, nak dapat nombor keluarga si mati ni. Dia terasa nak telefon. 2 hari selepas tu dia telefon, selepas 2 hari selepas mayat tu dia selesaikan, telefon. Bila telefon, kata bang, kata saya ni imam masjid ni yang urutkan jenazah adik abang ni. Kata kenapa abang biarkan ibu abang ni datang malam-malam, subuh-subuh? Dia kata siapa pula yang datang tu? Orang perempuan, begini. Oh astagfirullahaladzim, kata Masya Allah, semua Allah kendaki begitulah kata dia. Itu ibu kami tu ustaz, 5 tahun dah mati. Tak 5 tahun dah mati. Dia datang, Allah beri dia tuan-tuan pelepasan untuk keluar daripada itu, daripada sekatan kuburnya tu agaknya, bordernya tu tuan-tuan, naik ke dunia, Allah izin dia keluar. Boleh ke? Serah pada Allah lah. Serah pada Allah lah tuan-tuan. Kita dapat cerita daripada ustaz ni tuan-tuan. Tak tahulah ustaz ni tipu ke, tapi tak pernah sabar tipu tuan-tuan ni. Semata-mata nak beritahu inilah balasan orang yang tuan-tuan malas mayat.
Inilah dia. Jadi kita, apa yang kita diberikan oleh Allah kepada kita ni tuan-tuan, kita jaga dengan baik, kita tadbir dia dengan baik. Tuan-tuan ya, kalau kita dilantik sebagai siap, tadbir dengan baik, buat dengan baik. Bila, jangan lambat datang. Bila kita ni kena ingat, suara itu suara emas. Allah beri dia jadi orang yang panjang lehernya di hari kiamat. Tuan-tuan, panjang lehernya di hari kiamat, tuan-tuan. Orang yang jadi Bilal ni, tapi biasa orang berhubungnya Tok Imam, orang tak berhubung jadi Bilal. Sebab apa? Leher panjang tu di padang mahsyar ni cantik ke leher panjang? Allah Akbar, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ya, tuan-tuan sekarang ni ya. Dulu orang seorang dua buat rambut pacok. Sekarang dah ramai. Kan jadi lawa kan? Kan jadi lawa, tuan-tuan. Dulu seorang dua je pacok kodok rambut ni. Sekarang habis pun pakai ekor. Tuan-tuan, dulu budak-budak muda kita sendiri pakai baju, kalau pakai seluar, kalau nampak seluar dalam belakang kita malu. Sekarang tunjuk seluar dalam belakang. Boxer dia tunjuk. Tuan-tuan, jadi terbalik kok. Masya Allah, tuan-tuan. Dulu tuan-tuan orang pakai tudung, tak ada tudung belik-belik macam tu. Sekarang ni tudung belik-belik tu orang minat. Tuan-tuan, begitulah keadaan manusia. Walaupun nampak tak elok, itu satu gaya fashion di padang mahsyar. Satu fashion di padang mahsyar. Orang yang tinggi, panjang tengkuknya, oh kita otomatik tahu ni muazzin dulu. Tuan-tuan ya. Jadi biar Allah beri cermat kita, tuan-tuan, dengan tugas kita tu, biar cermat tugas kita tu, tuan-tuan. Kalau kita ni orang kata, alah Pak Bilal, kenapa ni azan dah 20 tahun dah azan, tak boleh baiki roh tu, tak boleh baiki bar tu, tak boleh baiki top tu. Top ada ke azan, tuan-tuan? Fikir-fikir sendiri tuan-tuan ya. Boleh baiki tak? Tak boleh. 10 tahun dah, 20 tahun dah azan. Azan macam tu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Azan macam tu, tuan-tuan. Biarlah ada lagu sikit, 10 tahun pun tak boleh nak belajar lagu. Amboi tuan-tuan. Ustaz Sabri ada. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai seorang hamba yang apabila melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan sebaik-baiknya. Itu saya kata tu, melakukan dengan cermat dan berhati-hati supaya tidak ulang kesilapan. Begitu tuan-tuan. Kalau kita pergi tukar minyak hitam, saya pergi tukar minyak hitam masa mengajar kat Jengka dulu, tuan-tuan, dia pun buka skru. Nampak mudah. Kita nampaknya mudah, tuan-tuan ya. Dah tu dah habis tu, isilah minyak. Minyak hitam tu, tuan-tuan. Start kereta, sampai tengah jalan, mati kereta. Skru tak letak. Tu dia. Sebab tu kita kena ada checklist. Tuan-tuan, kita kena tuan-tuan, kena cermat dalam beberapa kerja kita. Contohnya tuan-tuan kita kena ada list kita. Apa yang kita buat, apa yang kita buat, tuan-tuan. Begitulah. Macam umpama buat lem chop. Buat lem chop ni kita ada resepi dia, tuan-tuan. Saya ada resepi dia, tuan-tuan boleh buat. Jadi pergi beli tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 tuan-tuan item yang kita kena beli. Satu saja tak ada. Rasa lain. Rasa lain. Begitu juga tugas kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, tuan-tuan. Kalau kita sendiri, tuan-tuan, ada benda yang tak elok kita buat, maka dia tak sempurna sebagai seorang muslim. Begitu juga rasa lem chop tu. Hilang sikit, tuan-tuan. Minyak zaitun je tak ada, contohnya. Hilang sikit, daun apa benda nama tu, pelik sikit daun tu, tak ada daun tu. Tak sedap rasa. InsyaAllah, tuan-tuan, itu kita kena ingat. Tu orang kata, bila kita makan satu-satu kuih ni, tuan-tuan, kuih ni kita makan tu, apa lah tak cukup ni kuih ni, tuan-tuan. Memang kita berasa apa tak cukup ni kuih ni, tuan-tuan. Apa tak cukup ni. Bila kita tengok, oh tak ingat letak tu satu benda tu, apa cengkeh tu tak letak, jadi rasa cengkeh tak ada. Tuan-tuan, begitu juga dengan mukmin. Biar kita buat dengan sempurna, tuan-tuan ya. Yang tu buat sekadar kita mampu. Sekadar kita mampu. Apabila peperangan Badar berlaku, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi
Yang ada pegang pelepah tamah, tak ada pedang. Nak beli pedang pun tak boleh masa tu, tuan-tuan. Jadi Allah kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bersedialah kamu, bersiap sedialah kamu dengan kekuatan yang kamu mampu, sekadar kamu mampu. Jadi tak ada pedang, pakai pelepah tamah. Ada yang kaki ayam pun ada, tuan-tuan. Setengah sahabat Nabi kaki ayam. Ada kuda seekor ataupun unta seekor yang Nabi kita naik sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia, tuan-tuan, keadaan tentera Islam dalam perang Badar. Pakai pelepah tamah dengan pedang. Orang kafir 1000 orang tentera lengkap bersenjata. Macam mana, tuan-tuan, nak tempur tu? Allah tak kata berdasar persiapan kamu berdasarkan musuh. Allah tak kata macam tu. Allah kata persiapan kamu, apa yang kamu boleh persiapkan diri kamu. Kamu boleh bawa apa? Pedang tak ada, bawa lah kayu, bawa lah pelepah tamah. Bukan ikut apa yang ada pada musuh. Tak cukup kita, tuan-tuan. Kapal selam saja tak cukup, tuan-tuan. Kapal selam kita tu bahaya tu, tuan-tuan. Sebab kapal selam patutnya boleh menyelam. Yang kita punya special di kapal selam tak boleh menyelam. Baiki hampir 200 juta hansat parlimen beri laporan tenggelam sekejap saja, tuan-tuan. Bila datang masa 370 tak boleh guna pula, tuan-tuan. Cari pasal, tuan-tuan. Bukan itu. Bukan kita kena buat persiapan. Mereka ada ni, kita kena ada belaka. Duit tak cukup, sekadar yang kita mampu. Bakinya serah pada Allah. Serah pada Allah nak bakinya, insya-Allah, tuan-tuan. Lepas tu kita kena buat sesuatu. Orang sekarang ni ajar, bila belajar manajemen ni, orang ajar buat checklist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan tu masa yang ni berapa hari, yang berapa hari, tuan-tuan, kita kena buat dengan sempurna. Bila Allah beri tugas pada kita, tuan-tuan, imam ke, AJK ke, apa juga jawatan yang kita pegang, tuan-tuan, keberkesanan jawatan kita itu apabila kita tinggi disiplinnya, tuan-tuan. Jadi yang ini yang kelima, masuk yang ke-6 sampai ke-4. Jadi kita berhenti kat sini lah, tuan-tuan. InsyaAllah itu. Tadi mula 145 ya, 150 tadi. Bolehlah kita akan datang, tuan-tuan, kita sama yang ke-6 lah, insyaAllah. Walaupun tak habis ni, tak apalah, tuan-tuan. Kalau nak kira habis, memang tak habis dah buku ni, tuan-tuan ni. Kalau kita tak habis, kita sambung pada masa-masa lain lah, insyaAllah. Ahad juga akan datang lepas Ramadan tu, insyaAllah, tuan-tuan. Jadi kita berhenti di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dalam hal itu adalah, tuan-tuan, kesilapan saya sendiri. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri kita keberkatan dalam majlis ini. Setiap saat, setiap minit yang Allah berikan itu, tuan-tuan, yang kita korbankan itu mendapat pahala, insyaAllah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad